Dekat depan cikgu ada 4 soalan, dan daripada setiap soalan ni dia pecah kepada beberapa anak lah. So macam soalan pertama ni ada A sampai D kan, ni A sampai C, A, B, ni pun A, B. So cikgu takkan buat semua, cikgu akan buat mungkin untuk soalan pertama ni A dengan B je. Untuk soalan kedua ni mungkin cikgu akan buat B sahaja ke, tengok macam mana. Okay, so yang selebihnya tu kamu apply lah. Okay, soalan yang pertama dia kata apa? Diberi fungsi fx sama dengan 4 tolak 5x dan fungsi gx sama dengan punca kuasa 2 x tolak 2. X lebih besar atau sama dengan 2. Cari nilai fg11. Okey, cuma cikgu nak tekankan dekat sini yang 4 tolak 5x ni ada modulus Mula-mula sekali cikgu pesan apa, kita tulislah balik apa maklumat yang dia sediakan pada kita. So mula-mula dia bagi fungsi fx 4 tolak 5x, jangan lupa ada modulus. Lepas tu dia bagi pula fungsi gx, iaitu punca kuasa 2 x tolak 2. Okey, mula-mula dia minta kita cari fg11. fg11. Okey, jangan lupa kita punya jalan kerja mesti daripada kanan ke kiri. Makna kata antara F dengan G kita akan buat yang G dahulu. So F ni tulis je balik. Okey, dekat fungsi G ni apa maksud G11? 11 ini merujuk kepada objek di bawah fungsi G. Jangan lupa cikgu dah ajar dah benda-benda ni dalam video-video sebelum ni. So tolonglah tengok sebelum tengok video cikgu yang ni dengan seterus-seterusnya. Okay, sebab kalau tak nanti kamu blur, takut benda tu. Okay, so 11 ni adalah objek di bawah fungsi G. Apa fungsi G kita? X tolak 2. Ada punca kuasa So cikgu tulis balik. X tolak 2 punca kuasa. Okay, sekarang ni kita dah kata dah 11 ni adalah objek di bawah fungsi G. So kita ganti je X ni kepada 11. So dia akan jadi F dalam kurungan 11 tolak 2. Ada punca kuasa 2, jangan lupa. Okey. So dekat sini 11 tolak 2 9. Punca kuasa 2 9 sama dengan 3. Betul tak? So dia akan jadi F dalam kurungan 3. Maksud dia 3 adalah image di bawah fungsi G tadi. Kan 11 objek bagi fungsi G. 3 adalah image di bawah fungsi G. Sekarang ni F3. Kalau tadi 3 dah jadi image di bawah fungsi G, 3 ni juga adalah objek di bawah fungsi F. Jaga-jaga tu. Okay, tadi 3 ni image bagi siapa? Sekarang ni 3 ni objek pula bagi siapa? Jaga. Semua ni cikgu dah tunjuk dah dalam video sebelum ni. Okay, memandangkan 3 ni adalah objek di bawah fungsi F. Apa fungsi F kita? 4 tolak 5x. Okay, tulis je. 4 tolak 5 X ada modulus. Okey, kan 3 ni objek di bawah fungsi F. So kita ganti je lah X dalam fungsi F tu kepada 3. So dia akan jadi 4 tolak 5 darab 3. Jangan lupa ada modulus. Dia akan jadi 4 tolak dengan 15 kan. Allah, teruknya 5. Okey. Sebab negatif 5 darab 3 negatif 15 kan. So ini negatif 15 Teruk betul tulisan. Okey. So dekat sini 4 tolak dengan 15 kita akan dapat negatif 11. Okey. Disebabkan ada modulus ni, so jawapan kita positifkan sahaja. So inilah dia jawapan untuk FG11. FG11 sama dengan 11. Cikgu sama tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah. Sebab kita pun buat based on rumus yang dia bagi. Okey. Seterusnya cikgu buat pula GF2. Okey, kalau GF2 kali ni kita akan buat yang fungsi F dulu. Betul tak? Sebab kanan ke kiri kan. So G ni tulis je balik. Okey, apa fungsi F kita? Fungsi F kita tadi adalah 4 tolak 5x. Lepas tu ada modulus. So tulis je 4 tolak 5x ada modulus. Tutup kurungan. Okey. 2 ni adalah objek di bawah fungsi F. Okay, jadi kita ganti je lah X ni kepada 2. So dia akan jadi G. Okay, 4 tolak 5 darab 2.
Ada modulus, jangan lupa. Okay, G dalam kurungan dia akan jadi 4 tolak 10. Betul tak? Sebab negatif 5 darab 2 kan negatif 10 kan. So 4 tolak 10 kita akan dapat negatif 6. Okay, negatif 6 tapi kan ada modulus. Betul tak? So jawapan kita akan jadi 6 sahaja. Kita abaikan yang negatif tu sebab ada modulus tu. Okay. Jadi sekarang ni 6 ni merujuk kepada apa? 6 ni merujuk kepada image bagi 2 di bawah fungsi f. Tetapi sekarang 6 ini adalah objek di bawah fungsi g. Nampak tak? Tadi dia image fungsi f, sekarang dia objek pula. Tapi fungsi g. Okey, apa fungsi g kita? X tolak 2. Ada punca kuasa 2 lah. So tulis je X tolak 2 punca kuasa 2. Okey, kita dah kata dah 6 ni objek. So kita ganti je lah X ni kepada 6. So 6 tolak 2 punca kuasa 2. 6 tolak 2, 4. Punca kuasa 2, 4 sama dengan 2. Dah siap? Ni jawapan kita. Cikgu sama tak apa, tak ada masalah. Okey. Untuk yang C dengan untuk yang D ni kamu cuba. Okey, cuma apa maksud F kuasa 2 ni? Okey, maksud dia macam ni tau. Okey, kalau kamu jumpa F2X macam ni, maksud dia adalah F X. Ni maksud dia. Okey, kalau kamu jumpa G kuasa 2X, maksud dia adalah G X. Ni maksud dia. Okey. Okey, cikgu nak terus pergi kepada soalan nombor 2. Cari fungsi gubahan FG dan GF bagi setiap pasangan fungsi F dan G berikut. Okey, kali ni dia tak minta kita cari objek ataupun image. Dia just minta kita cari fungsi gubahan. Macam yang cikgu tunjuk dalam video sebelum ni, dia macam fungsi lamsam. Kan? Dalam fungsi tu dia himpunkan terus fungsi F dengan fungsi G. Kan? Okay, so kita buat satu persatu. Cikgu akan buat yang B lah. Sebab yang B ni cikgu tengok macam ada kuasa 2 kan. X tambah 1, tutup kurungan. Lepas tu ada kuasa 2. So cikgu buat yang B. Okay, kita ambil kertas dulu. Okay, dia bagi apa? Okay, fokus kita buat pada yang B tau. Okay, jangan keliru dengan A pula. Okay, cikgu buat yang B. Okay, Fx dia bagi X tambah 1 kuasa 2. Okay, dia bagi macam ni. Lepas tu Gx. Gx dia bagi 2 tolak 3x. Okay, mula-mula kita buat yang Fg. So, nanti kita buat yang Gf pula. Okay. Fg tu maksud dia Fgx lah. Okay. So, kita buat yang G dahulu sebab kanan ke kiri kan. F tulis dia. Okay. Apa fungsi Gx kita? Fungsi Gx kita adalah 2 tolak 3x. 2 tolak 3x. Okey. Sekarang ni, apa maksud F kurungan? F ni fungsi tau, bukan pemboleh ubah. Jangan pula kamu pergi kembangkan F darab 2, 2F. F darab dengan negatif 3x, dia akan negatif 3fx. Tak. Kita tengah buat fungsi ni, bukan pemboleh ubah. F ni fungsi, bukan pemboleh ubah. Jaga-jaga Okey, apa maksud F dalam kurungan? Maksud dia dalam kurungan tu merujuk kepada objek di bawah fungsi F. Objek di bawah fungsi F. Okey, apa fungsi F kita? X tambah 1 kuasa 2. Betul tak? Okey, kita dah kata dah 2 tolak 3x ni adalah objek di bawah fungsi F. So, kita gantikan X dalam fungsi F ni kepada 2 tolak 3x. Betul tak? Sebab X ni objek. 2 tolak 3x ni objek. Jelas So, dia akan jadi 2 tolak 3x tambah 1 tutup kurungan kuasa 2. Nampak? X kita dah tukar dah. 2 tolak 3x. Iaitu yang objek tadi lah dalam kurungan tu kan. Okay, tambah 1 tambah 1. Tutup kurungan kuasa 2 kuasa 2. Okay. Dekat sini 2 dengan 1 ni kita boleh settlekan. So, dia akan jadi 3 tolak 3x. Okay. Kuasa 2. Okay, so dekat sini kita kembangkan. So, dia akan jadi 3 tolak 3x darab dengan 3 tolak 3x.
Okey, kembangkan macam biasa je lah. So dekat sini cikgu senyap je lah Okey, dah siap. Ini kita punya fungsi gubahan. FGX 9 tolak 18X tambah 9X kuasa 2. Okey, ini jawapan kita. Tadi kita dah buat yang FG, sekarang kita buat pula yang GF. Okey, kalau GF, cikgu guna pen merah GFX lah maksud dia. Okey, so dekat sini kita akan buat yang FX dahulu sebab working kita mesti kanan ke kiri kan. So G ni tulis je balik. Okey, apa fungsi fx kita? Fungsi fx kita adalah x tambah 1 tutup kurungan kuasa 2. X tambah 1 tutup kurungan kuasa 2. Ni kita punya fx. Okey, sekarang ni dia dah jadi G dalam kurungan x tambah 1 kuasa 2. Betul tak? Apa maksud G dalam kurungan? Dalam kurungan tu maksud dia objek di bawah fungsi G. Okey, apa fungsi G kita? 2 tolak 3x. Okey, dalam kurungan ni, kurungan yang besar ni x tambah 1 kuasa 2 ni adalah objek kita. So kita gantikanlah x dalam fungsi G ni kepada x tambah 1 kuasa 2. Okey, so dia akan jadi 2 tolak dengan 3 dalam kurungan x tambah 1 kuasa 2. Okay. Tengok nampak x tu cikgu gantikan dengan apa yang dalam kurungan. Sebab dalam kurungan ni kita dah kata objek dia kan. So x tambah 1 kuasa 2, x tambah 1 kuasa 2. Okay. Dekat sini kita kembangkan 2 tolak 3 x tambah 1 darab dengan x tambah 1. Betul tak? Dia macam ni kan. Okay. Dekat sini cikgu nak settlekan dulu. Cikgu nak kembangkan dulu yang 2 ni. Okey, so dia akan jadi 2 tolak 3 dalam kurungan x kuasa 2 tambah x tambah x tambah 1. Cikgu harap kembangan semua kamu okey lah Okey, lepas tu dia akan jadi 2 tolak 3. Yang dalam kurungan kita boleh pemudahkan ni, x dengan x ni kan. Dia akan jadi x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Okay, dekat sini kita kembangkan pula yang negatif 3 ni dengan setiap sebutan dalam kurungan. So, dia akan jadi 2 tolak 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 3. Okay, dekat sini 2 dengan negatif 3 ni kita boleh pemudahkan. So, dia akan jadi negatif 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 1. Ni dia. Kalau tadi kita buat FGX, ni kan kita punya jawapan kan. Sekarang kita buat yang GFX. Ni jawapan kita. Okay.